Okay guys, hari ni kita nak buat lain sikit. Kita nak buat review daripada seat belakang Ativa. So, pada kawan-kawan yang nak beli X50 ataupun Ativa, jangan beli kereta dulu sebelum anda tonton video ini sampai habis. Kita akan bagi review macam mana, apa rasa kita duduk di belakang tempat Ativa. Adakah orang mabuk kereta atau tidak, apakah rasa dia dan lain-lain. So, jom. Okay guys, hari ni kita review dari belakang kereta. So sebelum anda membeli X50 ataupun sebelum anda membeli Ativa, sekejap bang Okay, lepas kereta putih ni bang. Alright, clear. Okay, sebelum anda membeli Ativa ataupun X50, anda harus bersama kami sampai akhir video ini, sebab saya akan ceritakan apakah rasa duduk di belakang Ativa. Okay, first kita pakai tali pinggang ke lidah dulu. Okay, sebelum itu kita nak mengucapkan terima kasih Terima kasih pada Abang Win yang kena macam jadi driver kita hari ni. Abang Win dekat Pro 2 Damansara Utama Damansara Utama. So terima kasih Abang Win, ini rupa dia. Nampak sikit. Alright. So kita akan jalan dekat LDP untuk tengok apakah perasaan ataupun apakah rasa di belakang seat Ativa. Banyak orang review dari kereta dari depan, dari segi pemanduan. Kita ini nak review pasal apakah rasa duduk dekat belakang Ativa. Adakah kereta dia semewah X50 ataupun selain daripada itu. Okay, so jom. Impresi pertama impresi pertama, kita duduk dekat belakang sangat-sangat selesa. Tengok headroom, ada 4 jari. Tengok legroom, 1, 2. Okay, 1 genggam tambah 3 jari. Memang luas. Okay, saya badan besar, badan gemuk, tapi sangat-sangat selesa. Very spacious. You feel very spacious, very nice. So what is most important is that in this car, the soundproofing is very good. Dia punya soundproofing memang senyap. Kereta ni memang senyap. Banding dengan Myvi, dia setaraf. Okay, dari segi insulasi bunyi, dia setaraf dengan X50. So pada kawan-kawan yang tengah fikir sama ada saya beli X50 ataupun Ativa, kalau tak ada bajet, Ativa boleh tau, boleh. Anda boleh fikirkan Ativa. Kalau anda nak beli X50 Executive ataupun versi standard ataupun versi premium, premium lain sikit sebab dalam premium X50 dia punya dashboard merah, semua cantik lah. Kalau anda nak fikir nak beli standard ataupun executive, mungkin anda boleh cuba untuk pergi test drive kereta Ativa ni. Boleh call Abang Win kalau anda berada di Damansara. Okay, Abang Win ada dekat Damansara Utama. Dari segi ini jalan rata jalan rata, so dia sangat-sangat selesa lah. It's very comfortable. You don't feel claustrophobic. Very big windows. You even have ada cermin kat belakang ada cermin kecil dekat belakang. So cahaya dengan visibility sangat-sangat bagus lah. So no problem, very good. Bila kita duduk 2 orang kat belakang, okay, ada cameraman, ada saya, masih boleh duduk orang ketiga. So the back is very spacious. You can in fact fit 3 big adults very comfortably. Very nice. Sangat-sangat selesa, sangat-sangat sedap lah. Okay, saya belum duduk X50 lagi dekat belakang. So nanti harap-harap saya boleh dapat peluang untuk duduk dan bagi komen. Okay, kereta tukar arah, kita tak rasa apa-apa The car is changing directions, we don't feel anything. Okay, dari segi jalan yang beralun bila kereta melalui jalan alun, when the car is going through undulations, at the back is quite comfortable. We don't really feel it. So tak rasa mabuk ataupun pening-pening, tak ada.
very nice. Sangat-sangat sedap. Okay, ada sedikit tire noise. Okay, you get a bit of tire noise once you sit at the back. From the back here, you get a bit of tire noise. So other than the tire noise, everything is perfect. Selain daripada bunyi tayar sedikit, bila anda duduk belakang, bunyi tayar datang daripada belakang sana, belakang, tayar belakang. So maka mungkin anda boleh letak insulasi. Okay, boleh pergi ke accessory shop, letak insulasi untuk menyenyapkan, okay, melenyapkan bunyi itu. Selain daripada itu, memang selesa. The leather seats is very comfortable. You look at the leather seat, okay, this part is perforated, ada lubang-lubang, so dia sangat-sangat selesa. Kalau kita tengok di sisi ni, okay, very nice. Dari segi dia punya leather seat, dekat sini Alcantara, very nice. Okay, penghabisan kerja untuk kereta ni lebih bagus daripada Myvi lah, dari segi quality barang, quality plastik. Walaupun dia hard plastic, if you look at here, this is hard plastic, but the hard plastic is much better than the Myvi quality. Quality plastik dia lebih bagus daripada quality Myvi. Okay, dia punya quality plastik lebih lembut sedikit, so maka dia lebih kelas lah, ada quality sedikit daripada Myvi. Okay, so kawan-kawan yang tengah fikir mungkin Ativa kereta lebih murah, mungkin Ativa kereta Pro 2 bukan X50, tapi kualiti barang dia bagus. Okay, duduk memang selesa. Dari segi, boleh balik dah bang? Kita dah boleh balik dah. Terima kasih bang. Dari segi duduk, dari segi insulasi bunyi, dari segi ride handling and comfort, now I'm giving you the feedback as a person from the back seat. Okay, bila kita duduk belakang, kereta tukar arah 360, 180, semua sangat-sangat selesa lah. So kita boleh katakan dari back seat memang sesuai untuk kanak-kanak dan untuk orang tua juga, yang mungkin ada mabuk kereta sikit, tak rasa mabuk kereta. Lebih selesa daripada CR-V, saya confirm. Suspensi dia lebih selesa daripada CR-V, sebab CR-V dia lembut, dia comfort, dia lembut, so maka ada mabuk kereta sedikit. Tapi dari segi Ativa ni tidak, tak rasa mabuk kereta, memang best. Alright. Okay, tukar arah, tak rasa apa-apa tukar arah. Okay. Okay, kita tengok finishing kereta ni pula. Dari segi depan, finishing dia saya dah check tadi, dekat pintu, dekat dashboard, semuanya plastik, tapi kualiti plastik dia memang bagus. So rasa dia memang sedap lah, tak ada apa-apa komplain. Okay, walaupun harga dia rendah, dia mungkin boleh lawan dengan X50 dari segi reliability lah, reliability. Okay, tak begitu banyak masalah bergantung berbanding dengan X50. So tengok, kereta tengah ambil corner. Okay, kita boleh rasa body sway sedikit, ada body roll sedikit, tapi sangat-sangat selesa, sangat-sangat selesa. So very nice. We feel very nice in the car. The only complaint, or rather the slight complaint lah that we have, is the tire roll. When you are seated at the back here, you feel a bit of the tire roll. Kita boleh dengar bunyi tayar sedikit daripada belakang lah bila kita duduk di belakang. So sangat-sangat selesa pada kawan-kawan yang nak tengah fikir fikir sama ada nak beli kereta ni ataupun X50. Kelebihan kereta ni adalah anda tak payah pening kepala. Ini engine Toyota, ini reliability Toyota, so tak banyak yang harus dipikir dari segi maintenance, masuk service center dan lain-lain. Okay, itu adalah kelebihan Ativa berbanding dengan X50. Alright. Spacious lah, dia memang spacious. Tengok begitu luas sekali dekat atas, pemandangan, anda rasa selesa, memang happy duduk dalam kereta ni. Takkan rasa macam kecil, sempit, macam susah. Tak ada, semua tak ada. Okay, anda dapat fast charging dekat belakang. Okay, tapi tak ada aircon. Okay, dari belakang aircon aircon daripada sini saya dapat merasa aircon, so takkan rasa panas. Ada orang yang fikir oh kereta ni tak ada aircon dekat belakang. Okay, tak ada aircon dekat bawah ni.
So kalau nak lawan dengan X50 dia kalah, ya betul. Tapi dari segi aircon vent, dia punya aircon vent besar, corong aircon dia besar. So maka aircon angin yang datang memang kuat. Tengok dari tepi pun ada. Saya pun dapat rasa. Tangan saya dapat rasa dengan kuat. And aircon sekarang pada tahap apa? Tahap keempat baru. Nombor keempat saja. So maka sangat-sangat selesa dan sangat-sangat baloi lah. Ini adalah this is a back seat review. Ini adalah review daripada duduk belakang. So maka anda boleh dapat satu perspektif yang lain. Sebab tu kalau saya kata hari ni kita buat yang lain sikit. Kita tak mahu selalu cerita daripada seat driver. Bila kita cerita daripada seat driver, orang kata belakang macam mana pula? Apa rasa belakang? Sekarang saya bagi tahu rasa belakang. So kawan-kawan yang tengah fikir antara Ativa dengan X50, dua-dua ada kebaikan dan kelebihan sendiri. Tapi ini perspektif Ativa. Okey, pada kawan yang ingat ataupun mungkin ada tanggapan bahawa Ativa kereta murah sikit, tak begitu best. Tidak. Dia boleh lawan dengan X50. So kawan-kawan yang tak ada budget, nak fikir nak beli Ativa, boleh teruskan impian anda untuk dapatkan Ativa. Dia memang selesa dari belakang, tak ada mabuk kereta, takkan rasa mabuk kereta. Dia sangat-sangat sesuai untuk orang yang ada penyakit mabuk kereta. Tengok kita ambil corner. Okey, ada body sway, kita badan kita akan ke kiri ke kanan sedikit, tapi tak ada rasa mabuk. Okey. Kalau saya duduk belakang CRV, saya akan lebih bergoyang, saya lebih membuai. Okey, berbanding kereta ni. So dia memang best lah. So pada kawan-kawan yang di Kuala Lumpur yang nak beli kereta Pro 2, apa-apa model, sama ada Myvi, Ativa, Alza, Arus, sila cari Abang Win. Saya akan bagi nombor Abang Win. Okey, ini rupa Abang Win dari tepi. Handsome. Okey, saya bagi dia nombor dia. Okey, sila call dia nak test drive, nak runding, nak trade in kereta ke apa-apa, semua boleh. Okey guys, sekarang kita cuba daripada belakang X50 pula. So kita boleh nampak bahawa X50 ini adalah model flagship. Bumbung dia warna hitam, ada sunroof, jangan main-main. Okey, kita sekarang berada di jalan yang sangat-sangat beralun. We are at very undulating roads, factory area. So you can see that the car is weaving left and right, but it is very comfortable. Sangat-sangat selesa walaupun kita melalui jalan-jalan yang beralun, berlubang, lekuk-lekuk, tapi sangat-sangat selesa lah daripada back seat. Ini sebab kamera bergoyang sebab saya tak ada cameraman hari ni. Saya pegang sendiri. So ini tangan saya. Minta maaf kalau video goyang sedikit. Bila kereta melalui jalan yang berlekuk, perasaan dia berbanding Ativa. Berbanding Ativa, dia lebih solid sedikit saja, tak banyak. Okey, suspensi dia dapat meresap ataupun memakan lubang-lubang ataupun lekukan dengan baik sekali. So suspensi dia sangat-sangat selesa lah. Berbanding dengan Ativa, lebih kurang sama sahaja. Sebab kereta ni dapat perasaan yang bahawa dia lebih solid, so maka dapat ada rasa selesa dengan lebih sedikit. Tapi perasaan dia sangat-sangat sedikit, di mana kalau anda tak duduk kereta back to back, anda tak akan dapat tahu bahawa apakah perbezaan yang begitu besar ke atau tidak. Tapi saya bagi tahu, saya boleh confirm bahawa perbezaan dia tidak begitu besar, sangat-sangat sedikit. Okey, daripada belakang lah. Bila kita jalan dekat jalan yang rata, okey, jalan yang macam biasa, dua-dua sama. Okey, dua-dua sama, tapi insulasi bunyi daripada X50 lebih bagus sedikit. Kita tidak dengar bunyi tayar roar dari belakang. Bunyi tayar dari yang bising tu kita tak dengar di dalam X50. Okey, so tak payah pergi buat apa-apa insulasi bunyi, sound dampening, soundproofing untuk tayar lah berbanding dengan Ativa. Okey, dari segi headroom, legroom boleh nampak bahawa agak besar juga. Okey, tapi driver kat depan tu tak tinggi sangat lah. Yang main-main. Okey, kelebihan X50 kita dapat aircon di belakang. Okey, kita dapat aircon
Dan kita boleh nampak bahawa seat kalau anda beli premium ataupun flagship, dia punya leather seat ada warna merah lah, highlight warna merah. So nampak lebih kelas, nampak lebih mahal sedikit, tapi anda bayar lebih lah. Lebih 20,000. Mestilah ada kelebihan, betul tak? Dia punya cermin belakang pun agak besar sedikit berbanding Ativa, dan belakang lebih kurang sama je. Dia ada hard cover, tonneau cover dia keras. Boleh nampak bahawa daripada depan dia punya dashboard begitu cantik lah. Dashboard warna merah, dia punya infotainment lebih kelas sedikit. So pada kawan-kawan yang nak beli X50 standard ataupun executive, tak banyak beza dengan Ativa. Tapi kalau anda beli premium dan flagship, boleh nampak perbezaan yang ketara dengan dashboard warna merah, highlight leather warna merah. So X50 kalau nak beli flagship ataupun premium, boleh. Okey guys, kita buat lagi baik. Kita masukkan X70 sekali. Dari luar, dari depan kita boleh nampak bahawa finishing di X70, terutamanya kamera dia begitu jelas sekali berbanding kedua-dua kereta yang lain, iaitu Ativa dan X50. Okey, duduk kat belakang memang selesa. Kita bermula dengan jalan yang berlekuk-lekuk, jalan yang beralun, very undulating factory roads. Very comfortable sitting at the back of the X70. So duduk di belakang memang selesa, walaupun tangan saya bergoyang. Saya pegang kamera sendiri, so tangan akan goyang sedikit, tapi duduk di belakang memang selesa. Di suspension, the absorber absorbs the potholes very effectively. So it's very comfortable, sangat selesa. Dia punya absorber dan suspensi dia begitu sedap sekali. So kita duduk di belakang X70, rasa dia lebih selesa dan lebih comfort daripada X50. Alright, dan insulasi bunyi X70 pun lebih baik daripada X50 dan Ativa. So maka kereta X70 merupakan kereta yang sangat best lah. Okey, driver agak ganas sikit, so saya takut sikit tadi. Okey, jalan kat biasa, jalan yang rata, jalan yang biasa, tak ada hal. Okey, memang selesa macam kita duduk dalam segmen D lah. Sedan segmen D seperti Toyota Camry, Honda Accord, Passat, memang selesa. Boleh dikatakan mungkin insulasi bunyi lebih bagus daripada Camry dan Honda Accord dalam X70 lah. Okey. So bila kita jalan dengan jalan yang biasa, memang best lah X70. So daripada belakang kita boleh nampak kelebihan dia. Okey, dia punya seat pun memang luas, tinggi. So dalam kabin dia memang sedap lah. Okey, kita tengok pemandangan di depan begitu senang, simple. Okey, tapi pada kawan-kawan yang nak beli X70, sabar sedikit. Mungkin tahun depan X70 Pro akan sampai. Sekarang dia dah keluarkan X70 Special Edition. Mungkin dia akan... Kita tengok cermin belakang pula. Cermin belakang besar, lebih besar daripada X50. Dan belakang dia ada tonneau cover yang ada plastik lah. Tapi yang paling solid punya tonneau cover adalah X50. Dari segi Ativa, X70 dan X50. So X50 menang dari segi dia punya tonneau cover. Keras, kita boleh letak payung. Kalau tengok kat belakang, dia punya finishing leather seat. Yang ni model premium memang cantik lah. Dia ada USB, ada aircon, ada ionizer di mana kedua-dua kereta Ativa dengan X50 tak ada. So dari seat belakang, bila kita jalan dengan di tempat-tempat yang tak rata semua, tak rasa, memang best. Macam duduk kereta Continental. Kelebihan dia adalah finishing dia macam rasa Continental lah. Okey guys, kita tak puas hati. Kita test lagi untuk Ativa untuk double confirm pada kawan-kawan apakah perbezaan yang begitu penting sekali dalam X50, X70 dan Ativa. So pada Ativa yang ini kita duduk sekali lagi lepas dalam X50 dan X70.
kita dapat rasa bahawa perbezaan dia tidak begitu ketara antara ketiga-tiga kereta ini. Tapi setiap kereta yang anda naik ada sedikit perubahan lah. So daripada Ativa merupakan kereta yang paling bising lah. Antara Ativa, X50 dan X70. So X50 akan lebih baik sikit dari segi keselesaan insulasi bunyi. X70 akan lebih baik dari sikit daripada X50 dari segi keselesaan dan insulasi bunyi. So pada kawan-kawan yang nak beli X50 ataupun Ativa, anda boleh pilih mana-mana kereta sebab keselesaan dia sebenarnya lebih bagus daripada kereta Toyota Vios, Honda City dan Proton Persona. Jika anda datang daripada kelas-kelas kereta itu, belilah Ativa dengan senang hati, tak payah was-was lagi. Sebab dia memang bagus, sedap dan kalau saya boleh katakan insulasi bunyi dia berlawan dengan kereta segmen D saya yang lama. Dia lebih bagus tau insulasi bunyi dia daripada Nissan Tiana yang lama. Okey. So memang best lah Ativa. Okey, kalau pada kawan-kawan yang tak ada budget, yang betul nak kuatir alamak sama ada Ativa setaraf dengan X50, jangan kuatir, boleh beli. Okey, semua bergantung pada bajet. Kalau ada bajet, beli X50 dapat insulasi bunyi yang lebih baik sedikit saja dan suspensi yang lebih selesa sedikit saja.